Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat pengurusi Masjid Husin Sumbandua yang saya hormati, kepada segenap PJK Masjid Husin Sumbandua yang saya kasihi, kepada asatizah, alim ulama, para imam a'immah di Sumbandua yang saya hormati, dan hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan terus pengajian kitab Safinatul Najah kita yang sekarang kalau tidak salah adalah merupakan pertemuan yang ke-6. Tapi sebelum kita memulakan pembahasan tentang soalan yang masuk pada minggu hari lepas, marilah kita sama-sama membacakan doa dan juga Al-Fatihah kepada orang-orang Muslim yang terkorban di dalam bencana kapal terbang Lion Air yang jatuh baru-baru ini. Dan kita harapkan mereka yang terkorbankan termasuk daripada golongan fi sabilillah, insya-Allah. Lahumul Fatihah. InsyaAllah kita kembali kepada pertanyaan soalan pada minggu lepas. Yang pertama adalah, adakah sah solat seorang perempuan yang menutup seluruh tubuhnya, dalam kurung memakai purdah, ataupun niqab. Bahasa Arab purdah tu niqab. Hanya terbuka sedikit dahi untuk sujud. Hanya terbuka sedikit dahi untuk sujud. Dalam hal ini dalam kitab Nailur Rajab, iaitu syarah kepada Safinatul Najah, page 247, dia sebut dalam Safinatul Najah, wa antakuna jabhatuhu maksyufatan, iaitu dahi dia kenalah terbuka. Jadi syarat sah solat ketika sujud, syarat sujud dia mesti dahi tersebut terbuka, tak boleh ada yang menghalang walaupun sehelai rambut antara dahi dengan tempat sujud. Lalu kalau dia pakai niqab macam mana ustaz, tapi dahi buka, contoh dia macam ni lah, macam ni, dia yang ni terbuka. Lalu dalam hal ini dia sebut, wal makna an-nasaniya min syurutis sujudi an takuna jabhatul musalli maksyufatan bi ayyubashira ba'du basharatiha aw sya'riha musallahu, iaitu kulit dan ataupun rambut yang tumbuh kat sini, bukan berarti rambut ini, tapi rambut yang tumbuh dekat sini ataupun kulit. Kan namanya dahi, kadang-kadang ada orang ada bulu kan. Jadi antara kulit ataupun bulu dia yang ada kat sini mesti kena langsung ke tempat sujud. Lalu dia sebut amma baqiyatul a'dha'i, sedangkan seluruh anggota yang lain, iaitu anggota sujud, nanti kita akan bahas dalam Safinatul Najah, fayusannu kashful yadaini, maka disunatkan membuka kedua tangan, warijlaini, dan kedua kaki, minha wa yukrahu kashfu ma adama yajibu satruhu minar rakabataini, dan dimakruhkan membuka apa yang selain daripada apa yang wajib untuk ditutupnya daripada seperti lutut, maksudnya bawah lutut dan lainnya. Maksudnya anggota-anggota yang lain kalau boleh buka telapak tangan dan lain. Lalu yang masih niqab macam mana? Intinya sunnahnya untuk dibuka. Akan tetapi disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar sahifah 133. Apa disebut? Wa yukrahu ayyusalliya fi saubin fihi suratun wa mutalathiman. Fihi suratan wa mutalathiman. Maksudnya apa? Iaitu dimakruhkan untuk solat dengan pakaian yang pada pakaian tersebut terdapat gambar, wa mutalathiman, dan gambar itu dalam keadaan, contoh dia ada gambar-gambar yang tak baiklah. Lalu wal mar'atu, juga dimakruhkan perempuan itu munaqqabatan, atau munaqqabatun boleh dua baca. Nak baca
hal boleh, nak baca khabar daripada mubtada boleh. Dan juga dimakruhkan seorang perempuan itu solat dalam keadaan berniqab. Berniqab tu berarti tutup burdah tadilah, tutup wajah dia, dimakruhkan. Kalau dia tutup sampai dahi dia tak boleh solat, berarti batal solat dia. Tapi dia teruskan, illa an takuna fi masjidin wa hunaka ajanib, kecuali dia tersebut melakukan solat di sebuah masjid yang mana di masjid tersebut terdapat ajanib, la yuhtarazuna anin nadhari, yang tidak dapat terhalang, tak dapat terjaga anin nadhari, untuk melihat perempuan tersebut. Dalam kes ini, fa in khifa minan nadhari ilaiha ma yajurru ilal fasadi haruma alaiha raf'un niqabi. Kalau perempuan telah ditakutkan dengan melihat tadi, kalau memang laki dapat tengok perempuan tadi, ma yajurru ilal fasad, sehingga kan boleh menyebabkan fasad. Contoh dia tengok dekat masjid, ada perempuan ni cantik, yang menyebabkan dia pun akan ikut, muda, perempuan ni muda, cantik ni, diikut lagi, boleh dia buat benda-benda yang tak baik kat perempuan tersebut, maka haruma alaiha raf'un niqabi, maka dalam kes ini haram bagi perempuan tersebut untuk membuka niqab walaupun dalam solat. Tapi syarat dia tetap kena buka dahi. Wa hadza kasirun fi mawadhi'iz ziyarati, benda ini banyak terjadi di dalam tempat-tempat ziarah. Contoh dia apa? Contoh dia disebutkan sini, ka baitil muqaddis, seperti baitul muqaddis. Baitul muqaddis, baitul muqaddis ni adalah, kita tahulah banyak orang pergi ziarah kan kat sana. Habis baitul muqaddis balik, jalan di Quds, di Al-Quds, jalan dia tu kecil-kecil, gelap-gelap. Kalau dia balik malam solat tarawih, contoh dia, boleh mendatangkan bahaya, maka sebaiknya dia pakai niqab. Zadahullahu ta'ala syarafan, semoga Allah menambahkan kemuliaan di Baitul Maqdis. Falyajtanib dzalika, maka nak kita kena menjauhi perkara tersebut. Wa yustahabbu ay yusalli asy-syakhsu fi ahsani siyabihi, dan juga disunatkan seorang itu untuk solat dengan pakaian yang terbaik. Wallahu a'lam. Jadi jelas kalau pakai niqab hukum dia makruh. Makruh. Tapi kalau pakai niqab sebab takut ada memang laki dapat tengok perempuan tersebut solat dalam masjid, contoh dia terbuka, dan perempuan itu pun dapat mendatangkan fitnah dengan orang kalau tengok dia, maka dalam kes ini dia boleh, bahkan wajib untuk dia tutup kalau bapak sampai menyebabkan fasad. Tapi kalau hanya setakat ada orang tengok dan tidak dikhawatiri ada bahaya, contoh dekat Masjid Husain ni, dia datang naik kereta, dia tak pakai niqab, dia pemuda, lepas tu memang ada orang nampak, tapi takkan ada masalah lah, banyak orang, banyak perempuan. Kejap lagi dia naik kereta pun dah balik rumah selamat, tak ada masalah. Ini tak apalah. Itu contoh dia. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, adakah sah solat seorang lelaki yang berpakaian lengkap baju Melayu dan kain pelekat tapi tidak pakai seluar dalam sekira-kira nampak auratnya ketika qiyam dari bawah? Jap. Dia pakai baju lengkap baju Melayu tapi pakai kain pelekat. Kain pelekat ni maksud dia sarung lah sarung. Okey, sarung. Tapi tidak pakai seluar dalam. Okey, sekira nampak auratnya ketika qiyam dari arah bawah. Okey, berarti kain pelekat tersebut mesti melebihi lutut lah kan. Contoh dia separuh daripada betis. Contoh dia kat separuh betis ni. Jadi dia di bawah lutut. Ini yang saya jelas minggu lepas. Kalau tak percaya, ini ibarat dia saya baca sekarang dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, dan ini telah diputuskan di dalam forum musyawarah Pondok Pesantren Puteri se-Jawa Timur. Waktu ni saya termasuk EJK lah. Waktu tu pembahasan dia tentang pakai tudung, tapi sebelum pakai tudung ni nak tanya tentang laki pakai kain pelekat. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, sahifah atau page 51 sampai 52, apa dia sebut? Mas'alatun yin qauluhum yushtaratu as-satru min a'lahu wa jawanibihi la min asfalihi ad-dhamiru fiha a'idun
imma ala satiri awil musalli wal muradu bi'lahu ala kila maknayaini fi haqqi rajuli as-sutratu wa muhadhiha bi asfalihi rukbatani wa muhadhihima wa bi jawanibihi ma baina dhalika. So dia apa? Ucapan ulama yang mengatakan disyaratkan tutup itu mesti dari atas dan dari tepi, bukan daripada bawah. Domir yang ada di dalam kataan tersebut, a'lahu wa jawanibihi, itu kembali kepada sama ada orang yang menutup ataupun dari segi apa? Dari segi musalli, orang yang solat tersebut. Wal muradu bi a'lahu, kalau dimasuk dari atas atau apa juga memiliki makna yang sama. Ini bagi hak lelaki ataupun iaitu bagi hak lelaki itu apa? Bagi hak lelaki ini berarti dari sini, daripada poket dan lain-lain, ini tak boleh ada yang nampak. Contoh dia kalau dia solat, baju dia macam ni terbuka, baju Melayu kan kita malas nak pasang apa butang kat sini kan. Kita buka butang tu, bogey ni terburai, buka. Tak pakai baju, sarung ke bawah nampak pusat. Kita rukuk dari depan boleh nampak. Ini batal solat dia. Faham? Kerana dia membuka daripada atas. Daripada atas. Kalau wa fi haqqil mar'ati, kalau daripada hak perempuan, bi'alahu ma fawqa ra'siha, yang dimasuk atas apa? Iaitu atas kepala dia. Kenapa? Sebab seluruh badan dia adalah aurat. Wa mankibaiha wa sa'iri jawanibi wajhiha wa bi asfalihi ma tahta qadamaiha wa bi jawanibihi ma baina dhalika wa hina idin law ru'ya sadrul mar'ati min tahtil khimari. Semua dari kiri kanan, daripada tepi, daripada bawah, daripada kaki sampai kaki pun termasuk. Sehingga kan kerana apa? Perempuan aurat dia seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wahina idzin law ru'ya sadrul mar'ati, kalaulah ternampak dada perempuan min tahti atau min tahtil khimari, dari bawah khimar, iaitu pakai, contoh dia apa? Ni gambar dia. Gambar dia macam ni, tak tahulah boleh nampak ke tak ni. Gambar dia macam ni, maksud dia tudung dia separuh, dia tak pakai baju, boleh nampak dari bawah macam ni, maka ini batal solat dia. Faham? Iaitu apa? Intahtil khimari litajafihi anil qamisi inda nahwi ruku'i. Contohnya ketika dia rukuk akhirnya nampak, au ittasa'a al-kamu bihaitsu tura minhul auratu batalat salatuha. Faman tawahama anna dzalika minal asfali faqad akhta'a. Barang siapa anggap ustaz ni dari bawah, ustaz kan dia pakai tudung apa, telekung dia sampai sini. Oh ini bawah ustaz, dia terbuka dari bawah, bukan terbuka dari atas atau dari tepi. Itu dianggap dari tepi. Kenapa? Kerana disebut apa kat sini? Li'annal murada bil asfali asfalu saubi alladhi amma al-awratu amma al-awrat. Maksudnya apa? Yang masuk asfal di sini adalah bawahnya pakaian, yang mana seluruh badan dia adalah aurat, iaitu amma. Untuk aurat dia apa? Menurut pakaian dia kena sampai ke bawah, sampai ke kaki. Ustaz, saya tak pakai stocking kalau sembahyang, tapi saya punya telekung, duduk bahasa Jawa, bahasa Melayu, jatuh hadis panjang, lebih tu kan, panjang sampai ke bawah, boleh ke tak? Boleh. Tak ada masalah, asalkan ketika dia sujud, telapak kaki dia tak nampak dari belakang. Kalau nampak, batal lah. Okey, apa dia kata? Amma ma satara janibaha al-a'la fal asfaluhu min janibil aurati bila syakkin kama qaranahu. Kalau dari tepi dah jelas lah. Qultu qala fi hasyati kurdi, dah ini tak perlu. Okey, dah jelas lah. Saya rasa dah jelas. Okey, tapi kes ni perlu ke tak ni? Saya baca sekejap. Okey, saya rasa cukup. Kalau yang khuf macam mana? Kalau yang khuf, okey, tangan. Tangan macam mana ustaz? Kan perempuan tersebut boleh membuka kedua telapak
tangan. Kalau terbuka kedua telapak tangan macam ni, kalau terbuka contoh dia tutup macam ni. Dia tutup lebih sampai macam ni. Lalu terbuka nampak sikit dari sini. Dari sini macam mana? Ini dia sebut qultu qala fi hasyati kurdi wa fil imdadi wa yataraddadu an-nadharu fi ru'yati dhira'il mar'ah min kammiha ma'a irsali yadiha istaqraba fil i'abi adamad darar. Menurut kitab i'ab tak ada masalah, bi khilafi ma law irtafa'at al yadu wa yuwafiquhu ma fi fatwa min ra, kecuali contohnya dia angkat jatuh. Faham? Dia angkat baju dia ni jatuh, nampak, maka ini batal menurut kitab al-i'ab. Wa khalafahu fi tuhfah, menurut kitab tuhfah iaitu Ibnu Hajar, dia berbeza pendapat, qala li anna hadza ru'yatun minal jawanib, yang nampak macam ni dibatal juga. Kenapa? Dia nampak dari tepi. Wahya tadurru mutlaqan, dia jelas membahayakan, berarti membatalkan. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Wa fil jamali wa qawluhu wa la yajibu as-satru min asfalin, dalam kitab Hasyah Jamal iaitu Jamal ala Fathil Wahab, apa dia kata? La yajibu as-satru min asfalin, tidak wajib untuk menurut dan menutup daripada bawah. Ai walau li imratin, iaitu apa? Walaupun bagi perempuan. Kerana apa? Falau ru'iyat min dailihi fi nahwi qiyamin aw sujudin la li taqallusi saubihi bal li jam'i dailihi ala aqibaihi lam yadurra. Contoh dia berdiri, okey, walau apa tak nampak, sekira dia sujud kaki dia pun tak nampak. Kerana apa? Tertutup dengan kain yang belakang kan, maka dia tidak ada masalah. Kecuali dia solat dekat mana? Dia solat tak pakai khuf atau tak pakai stocking atas katil. Atas katil yang berlubang. Dalam Fathul Mu'in kata apa? Dalam Fathul Mu'in kata berlubang, lepas tu tak pakai stocking, walaupun kain jatuh ke bawah tapi boleh nampak dari bawah, itu boleh batal. Kerana apa? Kerana dalamnya telapak kaki ini juga termasuk aurat. Itu maksud dia. Okey, faham Jelas? Tu ni kalau tak percaya ni ada gambar dia. Gambar macam mana sah. Ini sah. Ini sah, ini tak sah, batal dan terbuka. Ini sah, tutup dagu. Kalau terbuka dagu ketika solat, batal. Sengaja buka dagu macam ni, batal. Telekung ke belakang, tunjuk dagu, batal. Kerana apa? Ma la yatimu al-wajibu illa bihi fawa wajib. Ini sah. Rukuk macam ni sah. Rukuk macam ni batal. Sujud macam ni sah. Sujud nampak kaki, batal. Okey, ni kena ajar dekat semua anak-anak perempuan tu. Ini dah ketetapan hasil basul masail di Indonesia dulu, waktu saya termasuk anggotanya. Sekarang dah pencet. Tapi Ustaz, kita tak tahu Ustaz, dan banyak orang awam ni tak tahu macam mana. Tak apa, al-amila madhabalah. Dia sebut dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawa Ismail Zain, dia kata al-amila madhabalah. Tapi sekarang dah tahu, buatlah. Okey. Terus pembahasan yang ketiga, adakah sah solat orang perempuan yang tidak memakai telekung tapi menutup aurat lengkap, bertudung, jubah, smoking tetapi tidak memakai seluar panjang sekiranya nampak auratnya dari bawah? Tak ada masalah. Tak ada masalah selagi kain tu tutup ke bawah. Tutup ke bawah. Tapi kalau dia punya tudung sampai contoh dia ankle, okey, ni sampai ke sini, dia pakai stocking tapi dalam ni kosong, contoh dia, boleh jadi batal. Kenapa? Sebab masih macam tudung tadi. Faham? Kecuali kain dia pakai seluar. Dia pakai seluar Ustaz, dia pakai seluar sampai ke bawah, tak ada masalah. Atau dia tak pakai seluar Ustaz, dia pakai jubah sampai ke bawah tapi tak pakai telekung, pakai jubah. Dia beli jubah dekat Saudi yang mahal, RM900 tu, RM900, warna hitam panjang. Boleh jadi penyapu. Boleh ke tak? Boleh. Malah bagus. Okey.
Lepas tu yang keempat, seorang terlelap beberapa saat ketika duduk tahiyat akhir tanpa disadarinya. Adakah batal wuduknya dan solatnya? Terlelap. Macam mana solat tahiyat akhir boleh terlelap? Lepas tu adakah batal wuduknya dan solatnya? Makmum sebelahnya perasan dia terlelap sebab tubuh orang terlelap itu tiba-tiba berat ke sisinya. Setelah salam, adakah patut dia memberitahu orang tersebut? Jadi apa? Kalau tidur tengah sembahyang, ini mungkin solat apa? Solat tasbih waktu tahajud. Ini boleh terjadi. Kalau solat isyak jam macam ni tak adalah orang boleh terjadi. Apa jawapan dia? Batal lah. Batal. Kenapa? Dalam kitab Safinatun Najah Sahifah Nailur Raja, Safinatun Najah dulu, yang dia kata apa? Faslun tabtulu solatu tabtulu, batallah apa as-salatu salat bi arba'a asyarata, dengan 14 khaslah. Khaslah tu bagian atau sebab yang salah satu darinya bil hadasi, disebabkan oleh hadas. Hadas tu berarti terjadi hadas. Lalu apa disebut dalam kitab Nailur Raja page 158? Dalam page 158 dia kata apa? Termasuk daripada penyebab hadas adalah zawalul aqli binaumin aw ghairihi, hilangnya akal disebab tidur atau selainnya. Kalau dia tahiyat memang hilang akal walau sekejap, kan? Hilang akal lah. Hilang akal tu bukan ngantuk-ngantuk. Itu ngantuk, belum hilang akal. Ni betul-betul hilang akal, berarti dah tidur lah. Sebab dia dah tidur, ini batal. So apa dia kata? Dia kata apa? Zawalul aqli, dia kata wal makna an-nasaniya min nawaqidil wudu'i zawalut tamyizi, hilangnya tamyiz. Ialah sebab dia dah tak boleh guna akal dia tak boleh bezakan kan benda tersebut yakinan, secara yakin, bin naumi au jununi au ighma'i au sara'i au sukri au nahwiha. Itu jelas dia kata, iaitu terserahlah nak gila ke, nak pengsan ke, iaitu dah hampir-hampir macam pengsan ke, ataupun mabuk ke, tak kisah. Ini semua menyebabkan batalnya wudu. Kalau batal wudu berarti batal apa? Batalnya adalah batalnya solat. Batalnya solat. Apalagi ketika dia tahiyat, dia bukan dalam keadaan qaidin mumakkinin maq'adahu minal ardi, bukan dalam keadaan duduk yang dapat menyebabkan dia angin tersebut tak keluar, atau mumakkinin maq'adahu minal tamkin yang pernah kita bahas sebelum ini. Wajib tak kita bagi tahu dia? Wajib tak kita bagi tahu dia? Kalau dia betul-betul tidur. Kalau dia bukan tidur, dia macam ni je ke, dia macam ni je ke, tak boleh lah kita nak salahkan dia. Kalau dia kata tak, aku tak tidur, jadi aku macam penat sikit tu, yang badan terberat, contoh dia, tak ada masalah. Boleh bagi tahu tak ada masalah, kan? Allah alam bisawab. Ini dah habis pula. Belum. Nombor 5, soalan terakhir. Soalan terakhir ni paling susah. Paling susah sebab apa? Saya tak ada banyak waktu nak cari. Saya cari pun tak jumpa kecuali yang umum. Rambut yang di hadapan telinga tergolong muka, wajib dibasuh ketika wuduk. Adakah ini bermaksud tak batal solat jika rambut di hadapan telinga tersebut terkeluar ketika solat? Ni sideburn lah bahasa Inggeris dia, betul? Sideburn, kalau tak salah bahasa Arab dia aizarun, ain zal alif ra, kalau tak salah. Dalam kes ini saya cari tak jumpa. Sebab apa? Sebab definisi yang ada, yang saya jumpa dari beberapa kitab yang sempat saya belik buka, hanya ada apakah itu wajah. Dalam bab solat dia sebut haddul wajah. Haddul wajah adalah min manabiti sya'ri, dari tempat keluarnya rambut sampailah dagu, lihyaini ni. Okay? Sampai dagu lah macam ni. Tadi kalau kita basuh kita lebihkan. Okey, tak ada masalah tu. Sedangkan dari ardhan dia apa? Daripada telinga ke telinga. Berarti ini wajib untuk dibasuh. Dalam Fathul Mu'in jelas dia kata, ini kena
basuh. Sideburn ni kena basuh. Bila masuk tang solat aurat, iaitu auratul hurrah. Ini dibuka. Saya buka dalam buku kitab Fathul Qorib dan Hasyiah Bajuri. Apa dia kata? 449. Apa dia kata adalah satrul aurati termasuk syarat sahnya solat. Wa auratul hurrati, adapun auratnya perempuan yang merdeka, fis solati dalam solat, ma siwa wajhiha wa kaffaiha zuhran, iaitu zahir, wa batnan. Berarti ini boleh dibuka. Okey, ini dan ini boleh dibuka. Zuhran wa batnan ilal qau'aini, sampai qau'ain ni. Okey. Ya, ini boleh dibuka. Jadi apa? Dia kata wajah. Saya buka dah habis kitab yang saya dapat buka, saya tak jumpa definisi wajah ketika solat. Yang ada ketika wuduk tadi yang saya sebut itulah. Dalam hal ini dia kata apa? Wajah dia kata paling dekatlah, saya kata wa ma siwa wajhiha wa kaffaiha ay hatta sya'ri ra'siha wa batini qadamaiha wa yakfi satruhu bil ardi fi hal wukuf. Itu tak penting. Iaitu apa? Selain wajahnya dan kedua telapak tangan dia, apa? Iaitu hatta sya'ri ra'siha, sehingga rambut kepala dia wajib dia tutup, kan? Kalau rambut tu datang dari sini turun ke sini, wajib untuk dia tutup. Kalau keluar rambut, keluar bulu kat sini, tak wajiblah dia tutup. Sebab ini bukan sya'rul roksi, bukan rambut kepala, tapi rambut atau bulu yang keluar di wajah. Betul? Tapi sekarang dia keluar sideburn, Ustaz. Dekat sini, ke sini, saya tak jumpa ibarat yang mengatakan kena tutup. Yang ada kalau ibarat daripada definisi wuduk tadi jelas, iaitu batasan wajah dari sini ke sini, dari sini ke sini. So saya tawakuf dalam bab ni. Saya